Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk pembentangan kami pada hari ini ialah inovasi strategi PDPC Sains Sukan atau Pendidikan Jasmani berteraskan pendidikan abad ke-21. Yang bertajuk Padlet sebagai medium kaedah dalam pengajaran dan pembelajaran. Saya perkenalkan dulu rakan-rakan kumpulan saya ialah Nurliza binti Abdullah, Esti Nizam Zuri binti Samsudin, dan saya Azlina binti Zainal Abidin. Pengenalan ya, dunia pendidikan sentiasa berkembang dan berubah mengikut keperluan semasa, terutama melalui teknologi maklumat dan komunikasi iaitu ICT. Corak PDPC terkini menunjukkan kecenderungan pembelajaran berasaskan penemuan, inquiry, projek dan pembelajaran aktif. Kemudian tumpuan kepada mencari, meneroka, menilai dan menggunakan maklumat. Bagi mencapaikan hasrat tersebut, inovasi PDPC telah dihasilkan iaitu Padlet sebagai medium kaedah PDPC. Guru menggunakan master learning. Pendekatan pengajaran dan pembelajaran adalah berbentuk kendiri ataupun berpusat kepada pelajar. Baik, latar belakang ya. Hasil daripada pemerhatian guru didapati pelajar banyak meluangkan masa berdamping dengan gadget. Oleh itu, guru menggunakan pendekatan Padlet sebagai medium untuk melaksanakan proses PDPC. Padlet adalah satu aplikasi internet yang membolehkan pelajar menyatakan pandangan mereka berkaitan sesuatu isi atau maklumat dengan mudah. Ianya berfungsi sebagai kunci dalam kertas talian di mana orang ramai boleh meletakkan apa-apa kandungan seperti imej, video, dokumen dan teks di mana-mana halaman yang telah disediakan bersama dengan sesiapa saja dari mana-mana PC atau tablet ataupun Android. Inovasi ini berpusatkan kepada pelajar dan guru bertindak sebagai fasilitator atau pemudah cara. Hal ini kerana guru akan menyediakan tapak peta editing bagi tajuk utama iaitu anatomi dan fisiologi mata pelajaran sains sukan STPM semester 2 dalam Padlet. Pelajar-pelajar akan mencari maklumat dalam internet, buku rujukan dan lain-lain bagi mengisi maklumat dalam tapak peta editing yang disediakan oleh guru. Guru memainkan peranan sebagai fasilitator bagi membantu pelajar yang menghadapi masalah berkaitan pengajaran yang dijalankan. Seterusnya, saya serahkan kepada rakan saya Nurliza untuk meneruskan pembentangan ini. Sekian, terima kasih. Baik, kita teruskan pembentangan pada hari ini berkaitan dengan penyataan masalah. Penyataan masalah yang pertama adalah sumber bacaan yang terhad. Untuk sains sukan STPM, sumber-sumber bacaan adalah terhad. Kalau ada pun dalam bahasa Inggeris tu, kalau dalam bahasa Inggeris, pelajar-pelajar kebanyakan memang tak berminat untuk membaca. Yang kedua adalah kesuntukan masa pengajaran dan pembelajaran. Untuk pengajian sains sukan STPM, sistem pembelajaran dibahagi kepada 3 semester, semester 1, 2 dan 3. Setiap semester pelajar dikehendaki melakukan amali yang terdapat dalam pengajian sains sukan STPM sebanyak 13 amali. So dengan adanya amali-amali ini menjadi kekangan kepada pelajar-pelajar untuk membuat ulang kaji dan membuat pembacaan-pembacaan yang seterusnya. Yang ketiga adalah pelajar malas membaca. Tak dinafikan, pelajar sains sukan STPM memang malas membaca kerana bahan-bahan bacaan adalah berbentuk linear. Jadi bila berbentuk linear memang pelajar tak berminat untuk membaca. Daripada masalah-masalah yang dihadapi oleh guru ini, guru telah mengubah suai kaedah pengajaran yang sesuai bagi membolehkan untuk pelajar-pelajar menguasai kandungan pelajaran. Kepentingan inovasi ini terdapat kepada 3. Yang pertama adalah untuk pelajar, untuk guru dan untuk sekolah. Kepentingan yang pertama kepada pelajar adalah memenuhi kehendak dan keperluan pelajar iaitu pembelajaran secara kolaboratif. Yang kedua adalah menghasilkan pelajar yang lebih aktif, kreatif dan dinamik. Kurikulum bilik darjah perlu sentiasa diperbaharui. So guru-guru selalu memperbaharui suasana bilik darjah. Sebelum ini guru melakukan kaedah pengajaran menggunakan PowerPoint.
Okey, hanya berpusatkan kepada guru. So dengan adanya masalah-masalah ini, guru telah mengubah suai kaedah pengajaran iaitu dengan menggunakan Padlet sebagai medium dalam pengajaran. Okey, yang ketiga adalah mempelbagaikan aktiviti dapat mewujudkan sesuatu situasi di mana pelajar tertunggu-tunggu untuk melihat aktiviti berikutnya. Okey, kebiasaannya kaedah pengajaran, guru mengajar kemudian memberi latihan. Okey, akhir sekali guru akan bagi latihan, kemudian kita akan bincangkan latihan yang telah diberikan. So untuk kali ini kaedah pengajaran telah diubah suai sikit, iaitu pelajar mencari maklumat, pelajar membentangkan maklumat dan pelajar menilaikan. Guru hanya bertindak sebagai fasilitator sahaja. Okey, seterusnya mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif dan memudahkan pengawalan kelas oleh guru. Okey, dengan menggunakan medium Padlet ini memudahkan guru untuk mengawal kelas. Sebab pelajar akan mengisi maklumat dalam Padlet ikut Android masing-masing, dalam Android masing-masing. Okey, seterusnya kepada guru, guru sentiasa melengkapkan diri dengan maklumat-maklumat terkini dan juga kaedah pengajaran yang baru dan sesuai. Okey, so dengan adanya inovasi kaedah pengajaran, guru akan melengkapkan maklumat-maklumat yang terkini yang bersesuaian dengan situasi semasa. Okey, kepentingan seterusnya untuk sekolah. Sekolah menjadi organisasi pembelajaran yang bermaklumat, menggalakkan pengembangan pengetahuan baru, berbudaya saintifik, penggunaan teknologi serta ICT yang meluas dan penggunaan sumber tenaga secara maksimum. Okey, pelaksanaan inovasi. Terdapat 5 langkah untuk melaksanakan inovasi ini. Okey, langkah yang pertama adalah guru menyediakan tapak peta IT dalam wall Padlet. Okey, first step, guru menyediakan akaun untuk pelajar dan untuk guru. Okey, bila guru dah menyediakan akaun, guru dah menyediakan wall Padlet, kemudian guru mengisi peta IT dalam wall Padlet tersebut. Okey, kemudian guru menyediakan soalan tugasan. Okey, setiap kumpulan diberikan tugasan yang berlainan tajuk. Okey, berdasarkan objektif pembelajaran pada hari tersebut. Okey, tugasan ini diberikan dalam bentuk sampul. Guru menyediakan 3 sampul yang berlainan tajuk. Kemudian langkah yang kedua adalah pelajar mencari maklumat tugasan yang diberikan. Okey, setelah setiap kumpulan menerima tugasan yang diberikan oleh guru, okey, pelajar-pelajar akan mencari maklumat yang diperlukan. Okey, maklumat boleh diakses melalui internet, library, makmal sains ataupun sebarang maklumat yang berada di persekitaran sekolah. Okey, seterusnya langkah yang ketiga, setelah pelajar mendapat maklumat yang diperlukan, pelajar tadi akan mengisi maklumat tersebut dalam wall Padlet masing-masing. Okey, hasil perbincangan dalam kumpulan, pelajar akan mengisi maklumat dalam wall Padlet. Okey, seterusnya langkah yang keempat, wakil setiap kumpulan akan membentangkan hasil tugasan mereka. Okey, semasa sesi pembentangan, pelajar akan bersoal jawab. Maksudnya audien dengan pembentang akan bersoal jawab. Okey, dari segi ni guru akan menilai pelajar secara individu berkaitan dengan hasil pembelajaran. Okey, dan langkah yang terakhir adalah langkah 5, iaitu refleksi guru. Okey, ulasan dan rumusan guru tentang aktiviti yang dijalankan oleh pelajar. Guru akan memberi refleksi berkaitan dengan hasil pembentangan, berkaitan dengan konten, berkaitan dengan aktiviti yang telah dijalankan. Okey, penilaian ini dibuat secara individu. Okey, guru akan mengisi borang penilaian secara individu dan guru akan membaiki sekiranya berlaku kesalahan ataupun membuat pembetulan sekiranya berlaku kesalahan secara individu ataupun secara berkumpulan mengikut situasi yang sesuai.
Okey, untuk penerangan seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Baik, kita teruskan dengan analisis SWOT di mana kekuatan pertama sekali penggunaan Padlet dapat meningkatkan minat pelajar untuk mempelajari mata pelajaran sains sukan, dapat mewujudkan suasana pembelajaran mata pelajaran sains sukan yang kreatif, inovatif, menyeronokkan serta mencabar, dapat meningkatkan kemahiran penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ICT semasa aktiviti PDPC. Untuk kelemahan, pelajar kekurangan maklumat, capaian internet lemah. Peluang di mana membolehkan pelajar supaya suka mempelajari mata pelajaran sains sukan, mendedahkan kepada pelajar tentang cara yang berbeza penggunaan teknologi untuk mempelajari mata pelajaran sains sukan. Pelajar berpeluang untuk mempelajari penggunaan ICT. Ancaman, risiko kehilangan gadget. Pelajar terdedah kepada iklan dan suapan pautan web yang tidak sesuai untuk pelajar. Sedikit kerentanan bagi pelajar yang kurang berkemampuan. Kita pergi ke penutup di mana inovasi PDPC memberikan kesan yang positif dalam bidang pendidikan. Kurikulum yang dirangka berpusatkan kepada murid. Kaedah ini selaras dengan pembelajaran abad ke-21. Kurikulum ini memberi kesan kepada pelajar di mana kaedah pengajaran ini dapat memperkembangkan potensi individu secara holistik. Guru menghasilkan sesi pengajaran yang berimpak tinggi. Sekolah menjadi institusi pembelajaran yang bermaklumat serta membudayakan penggunaan teknologi dan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran PDPC. Sekian saja dari kumpulan kami. Terima kasih.